Selamat datang ke ibadah dalam talian Faith Christian Center. Sebentar saja lagi, kita akan memulakan ibadah hari ini. Untuk menikmati ibadah yang hidup dan berkuasa, ikutilah panduan berikut. Siapkan hati Anda dengan minda yang benar, yaitu beribadah. Berpakaianlah seperti Anda beribadah di gereja. Elakkan daripada melakukan aktiviti lain sepanjang ibadah. Pastikan telefon Anda dalam keadaan mode senyap. Bernyanyilah dengan suara kuat, bersukacitalah sambil bertepuk tangan dan mengangkat tangan semasa pujian dan penyembahan. Memberi respon terhadap firman Tuhan dengan mengatakan amin. Anda juga digalakkan untuk mencatat nota. Selamat beribadah. Shalom semua jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita, fokus beribadah kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudari, Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan.
Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita doa bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketuai oleh-Mu dan daripadamu tiada rasa yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan Kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Yesus berkorban bagi diriku yang Dia bebaskan. Sungguh kau bebas, akulah anak Sang Raja. Ku diberi tempat dalam rumahnya, akulah anak Sang Raja. Yang Dia bebas, yang Dia bebaskan, akulah Sang Raja, bagi Sang Raja. Dalam rumahnya, akulah anak Sang Raja. Ku diberi tempat dalam rumahnya, akulah anak Sang Raja. Akulah anak Sang Raja. Ku dipilih untuk diselamatkan. Ku dipilih diselamatkan. Ku adalah anakmu, kau selalu di pihakku. Ku adalah anakmu. Ku dipilih diselamatkan. Ku adalah anakmu, kau selalu di pihakku. Ku adalah anakmu. Ku dipilih diselamatkan. Ku adalah anakmu, kau selalu di pihakku. Ku adalah anakmu. Ku adalah anakmu. Ku dibebaskan, sungguh kau bebas. Akulah anak Sang Raja. Ku diberi anak Sang Raja. Yang Dia bebaskan, sungguh kau bebas. Akulah anak Sang Raja. Ku diberi Shalom, shalom dan selamat sejahtera kepada semua jemaat FCC. Kita bersyukur semuanya karena anugerah Tuhan kita dapat beribadah bersama-sama. Sungguh pun di tempat yang berbeza, namun dalam roh kita bersatu dan bersama beribadah kepada Tuhan. Amin.
Nah, mari kita menyambut satu sama lain dengan menaik shalom dan selamat datang di ruangan chat kita sekarang. Nah, jika Anda adalah orang yang pertama kali mengikuti ibadah dalam kalian kami menyambut Anda. Dan sapalah kami di ruangan chat sekarang supaya kami juga dapat memberikan sambutan yang hangat kepada Anda. Amin, haleluya. Bagi Anda yang balik kampung, selamat bercuti dan menikmati persekutuan bersama keluarga untuk merayakan Christmas. Nah, bagi Anda yang tidak bercuti, mari kita merayakan bersama-sama Christmas di sini. Amin. Nah, ingat tarik berikut bahwa kebaktian perayaan Christmas kita diadakan pada 25 Desember, hari Sabtu, pada pukul 9 pagi secara dalam talian. Saya ulang sekali lagi bahwa kebaktian perayaan Christmas kita pada 25 Desember akan diadakan pada jam 9 pagi secara dalam talian. Jadi kita berjumpa di sana nanti pada jam 9 pagi 25 Desember hari Sabtu. Amin. Ini adalah waktunya untuk kita membawa persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan sebagai ibadah kita. Mari kita memberi persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan bukan untuk kita mendapat berkat daripadanya, tetapi supaya kita menjadi saluran berkat kepada orang lain. Saya rasa ini adalah waktu yang tepat untuk kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan sebab anak yang tunggal penyelamat dunia datang kepada kita. Amin. Dan Bapa telah mempersembahkan anak ini sebagai korban pengganti bagi kita. Maka itu mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan membawakan persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan. Mari kita memberi. Mari kita berdoa bersama-sama persembahan yang sudah kita berikan sebentar tadi. Tuhan, Kau besar dan berkuasa, mulia, indah, serta agung. Segala yang di langit dan di bumi ialah milik-Mu. Segala sesuatu adalah pemberian daripada-Mu. Kami ini hanya memulangkan kepada-Mu apa yang sememangnya milik-Mu. Amin. Silakan dulu saudara-saudari. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh saudara kita Edwin. Dan sebelum kita mendengar khotbah daripada dia, mari kita mendengar pembacaan pertama dan juga Injil. Pembacaan firman Tuhan diambil daripada Filipi pasal 4 ayat 4 hingga 7. Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah dalam Tuhan senantiasa. Kukatakan lagi, bersukacitalah. Biar sikapmu yang lemah lembut diketahui oleh semua orang. Tuhan ada berhampiran. Jangan bimbangkan apapun, dalam segala hal, dengan berdoa dan memohon, dengan mengucapkan kesyukuran, beritahulah hasratmu kepada Allah, dan sejahtera Allah yang melebihi pengertian manusia
akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita semua berdiri untuk pembacaan Injil. Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas, pasal yang pertama, ayat yang ke-26 hingga yang ke-38. Sama, kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel diutus Allah ke Nazaret, sebuah kota di jajahan Galilea, kepada seorang anak dara yang telah bertunangan dengan seorang lelaki yang bernama Yusuf daripada keturunan Raja Daud. Nama anak dara itu ialah Maria. Malaikat itu datang kepadanya lalu berkata, "Salam kepadamu yang amat diredai, Tuhan bersamamu." Hati Maria runsing mendengar kata-kata itu dan dia tertanya-tanya akan maksud salam tersebut. Seterusnya malaikat itu berkata kepadanya, "Janganlah takut hai Maria, kerana engkau telah diredai Allah. Engkau akan hamil dan melahirkan seorang anak lelaki. Engkau hendaklah menamainya Yesus. Dia akan menjadi mulia dan dia akan digelar anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan mengeruniakan takhta Daud, nenek moyangnya itu kepadanya. Dia akan merajai keturunan Yakub selama-lamanya dan kerajaannya berkekalan." Lalu Maria berkata kepada malaikat itu, "Bagaimanakah perkara ini dapat berlaku sedangkan aku masih dara?" Malaikat itu menjawab, "Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungimu. Oleh itu anak suci yang akan dilahirkan akan digelar anak Allah. Tambahan pula saudaramu Elizabeth yang dahulu dikatakan mandul pun telah hamil 6 bulan walaupun dia sudah tua. Sebabnya bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maria berkata, "Aku ini hamba Tuhan, semoga terjadilah kepadaku seperti yang engkau katakan itu." Lalu malaikat pun meninggalkannya. Inilah Injil Kristus. Shalom saudara dan saudari dalam Kristus. Baru-baru ini saya dengar banyak orang yang telah berkahwin. Dan banyak kawan saya, mereka pergi mendaftar perkahwinan ataupun mereka sudah mula bertunang dan lain-lain. Saya rasa ini memang musim orang yang kahwin lah. Tapi sesiapa yang pernah kahwin, memang ada nasihat untuk bagi pengantin baru ini. Di mana salah satu unsur yang paling penting dalam hidupan sebagai suami isteri ialah mempunyai karakter dan sifat bertolak ansur. Sebab setiap orang ada kelemahan dia sendiri, juga ada tabiat-tabiat dia sendiri yang kita kena biasakan diri. Jadi ada seorang suami, dia selalu lupakan kuncinya di rumah. Jadi isterinya bagi membantunya selalu bawa kunci set sendiri apabila mereka dua-dua keluar dari rumah. Jadi setiap kali suaminya balik ke rumah, dua-dua orang balik ke rumah yang sama, dan suami itu dia akan terlupa kuncinya. Dia akan cakap, mana kunci saya? Dia dapat cari kunci saya lah. Dan isteri itu cakap, jangan risau, saya kali-kali bawa kunci set saya, jadi saya boleh buka pintu untuk kau lah. Jadi suami itu selepas beberapa tahun dia rasa, okey, ini ialah waktu saya untuk menukarkan tabiat buruk ini. Jadi mulai tahun ini saya bertekad untuk membawa kunci sendiri, okey, dan saya tidak akan lupakan di rumah lagi. Jadi dia beritahu kepada isterinya tentang hasrat dia pada tahun ini untuk mengubahkan tabiat buruk ini. Dan isterinya cakap, baiklah, kamu boleh buat seperti demikian. Dan suami itu rasa macam isterinya macam tidak yakin kepada dia. Jadi dia tanya kepada isterinya, adakah kamu meyakini dan mempercayai saya bahawa saya akan bawa kunci lagi? Isterinya fikir sekejap dan cakap, ya, saya mempunyai keyakinan terhadap kamu. Jadi pada hari esok, dua-dua mereka pun tinggalkan rumah dan pergi kerja. Apabila mereka balik ke rumah, isteri seperti biasa menghulurkan tangan dia ke dalam beg untuk bawakan kunci sendiri untuk buka pintu. Dan suami itu terasa sangat kecewa. Mengapa kamu buat perbuatan macam saya telah melupakan kunci saya? Kamu sepatutnya tunggu saya mengeluarkan kunci saya untuk membuktikan saya sudah menukarkan, saya sudah mengubahkan tabiat buruk ini. Dan isterinya dan suami tanya kepada isterinya, bukankah kamu mempercayai saya? Bukankah kamu mempunyai keyakinan terhadap saya? Dan isteri memberitahu suaminya, ya, saya memang ada keyakinan terhadap kamu. Tapi keyakinan saya terhadap kamu ialah keyakinan bahawa kamu tidak akan berubah. Kamu masih akan mempunyai tabiat yang buruk ini. Inilah keyakinan isteri kepada suaminya. Kadang-kala dalam kehidupan kita juga mempunyai keyakinan yang negatif terhadap satu sama lain. Dan juga keyakinan yang negatif ini mungkin juga ditujukan terhadap Tuhan.
Kita banyak berdoa, kita banyak memohon benda-benda daripada Tuhan, tapi bukan setiap perkara telah diberikan oleh Tuhan. Dan kita akan rasa, ya, keyakinan saya terhadap Tuhan ialah Tuhan tidak akan mendengar, tidak akan menjawab doa saya. Dan kita mempunyai hati yang tidak percaya secara sunyi. Kita tidak berani memberitahu setiap orang saya tidak percaya. Tapi daripada tindakan kita akan menyediakan plan-plan, kita akan menyediakan rancangan-rancangan untuk yang tersulit, Dan kita rasa kalau Tuhan tidak menjawab doa saya akan buat perkara macam ini. Walaupun perkara itu bukan perkara yang baik, mungkin itu juga satu dosa, tapi kita juga menyediakan rancangan tersebut sebab kita rasa, ya, mungkin Tuhan tidak akan mendengar doa saya. Mungkin Tuhan tidak mengasihi saya. Jadi, keyakinan negatif ini juga menjadikan kita sebagai seorang yang munafik. Mengapa? Apabila kita menyahut dan memanggil kawan kita untuk mempercayai Tuhan Yesus, kita beritahu mereka bahawa Tuhan Yesus mampu mengubahkan kehidupan mereka untuk jadi lebih baik. Tapi dalam hati kita sebagai Kristian, beberapa tahun sudah, dan sebenarnya kita mempunyai hati yang tidak percaya. Tapi kita masih panggil orang untuk percaya. Jadi sebab itu kita menjadi orang munafik. Saya tidak tahu sama ada keadaan ini atau keadaan hati ini ialah sama dengan saudari yang sedang mendengari khotbah ini. Jadi hari ini kita baca daripada petikan Lukas dan kita boleh nampak apakah iman yang tulen pada musim Christmas ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, terima kasih sebab kamu telah memberikan kita firman-Mu di mana kita boleh membaca dan memahami apa yang Engkau telah memberitahu kepada kita. Apa yang tepat, apa yang betul yang kita sepatutnya jawab dan balas kepada Engkau. Jadi bantulah kita apabila hari ini kita belajar tentang iman yang tulen. Bagilah kita satu hati yang terbuka supaya kita boleh mempelajar dengan hati yang rendah, dan bantulah kita untuk mengubahkan hati kita yang tidak percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Jadi dalam iman yang tulen, kita boleh nampak iman yang tulen ini dalam kehidupan Maria dan dalam peristiwa apabila malaikat Gabriel berjumpa dengan Maria. Jadi malaikat Gabriel telah menyampaikan satu berita yang amat besar, dan berita ini kita telah dengar banyak kali. Tuhan Tritunggal akan menjadi manusia. Ini sebenarnya ialah satu perkara yang amat besar, amat agung. Sebab Tuhan memang tidak mempunyai badan manusia, tapi Tuhan telah memilih untuk mengambil badan manusia, dan Tuhan Yesus dia telah mempunyai badan manusia dan dia akan terus sampai akhiran zaman, sampai selama-lamanya dia juga akan mempunyai badan manusia. Ini perkara yang sangat agung dan ini boleh mempunyai siri-siri khotbah sendirilah. Tapi ini adalah satu perkara yang amat besar, dan juga dia akan digelar sebagai anak Allah yang maha tinggi. Dia akan menerima takhta Daud dan dia akan menjadi raja rumah Yakub. Ini semua perkara yang kita pernah dengar, dan dia juga merupakan satu perkara yang amat agung. Tapi hari ini kita bukan nak berikan fokus kepada perkara-perkara ini. Kita hendak tahu pada masa itu kaum Yahudi memang mereka ada harapan bahawa mereka boleh menjumpai kerajaan Allah, di mana satu raja dari warisan Daud akan memimpin mereka, dan Tuhan akan memimpin mereka sebagai Tuhan mereka terhadap orang Roma yang sedang memerintah mereka, macam masa penjajahan British di tanah Melayu dan juga di Sabah dan Sarawak. Jadi mereka ada harapan dan mengharapkan bahawa Tuhan boleh hantar rajanya sendiri dan memimpin mereka secara sendiri. Jadi mereka ada harapan ini, dan apabila harapan ini akan ditunaikan sebab Tuhan telah memberi janji kepada mereka, dan dalam peristiwa ini Maria telah dipilih oleh Tuhan. Dia telah diredai oleh Tuhan sebagai salah satu orang yang akan digunakan oleh Tuhan untuk mencapai janji Tuhan. Dan Maria dia rasa diredai, dan juga malaikat Gabriel menyata sebanyak 2 kali bahawa Maria adalah diredai. Mengapa dia diredai? Sebab Maria ialah seorang wanita,
Masa itu wanita memang tidak dipandang tinggi, juga masih ada dalam masyarakat sekarang, dalam dunia sekarang masih juga ada tempat-tempat atau negara-negara yang tidak memberi kehormatan dan juga tidak memberi status yang baik kepada wanita. Tapi masa itu wanita kehidupan mereka memang sangat sengsara, sebab mereka apabila mereka dilahirkan mereka akan mempunyai hubungan dalam keluarganya macam satu barang untuk dihantar keluar saja. Masa itu dia hendaklah bergantung kepada bapanya. Selepas itu dia telah berkahwin, dia akan bergantung kepada suami dia. Dan selepas suami dia mungkin meninggal dunia atau anak lelaki dia sudah membesar, dia akan bergantung kepada anak lelakinya. Jadi kehidupan mereka ialah sangat tidak penting dalam mata masyarakat. Pergunaan mereka ialah untuk melahirkan anak-anak sahaja. Dan Maria sebagai seorang anak dara juga, dia juga belum mempunyai keluarga sendiri, belum ada anak-anak sendiri lagi. Jadi dalam status masyarakat tersebut, dia juga nampaknya amat kecil. Dan masa itu kita juga hendak tahu bahawa Maria dia bukan kaum bangsawan ataupun orang kaya. Dia bukan seorang yang mempunyai pengaruh dalam masyarakat tersebut. Dan pada masa itu, apabila Tuhan memilihnya untuk menjadi salah seorang yang akan digunakan oleh Tuhan untuk melahirkan Tuhan Yesus, Maria dia memang diredai, dia diberikan satu kasih karunia dan tugasan yang dia tidak dapat mimpikan, dia tidak pernah mimpikan ada tugasan yang begitu besar. Dan inilah rasa apabila seorang yang diredai oleh Tuhan. Sebab itu Maria dia rasa tertanya-tanya akan maksud penyataan malaikat Gabriel. Dia faham apa yang dinyatakan oleh malaikat Gabriel bahawa ada satu raja dari warisan Daud akan yang Tuhan Yesus akan digelar sebagai anak Allah yang Maha Tinggi. Semua perkara ini dia faham. Tapi apa yang dia tidak faham bahawa dia akan menerima tugasan yang amat besar ini dan kasih karunia yang amat besar ini. Kalau kami tengok gambar ini, mungkin kita boleh kenal siapa orang ini. Dia ini Syed Shadiq, salah satu menteri parlimen. Dan Syed Shadiq ini, dia merupakan seorang orang muda yang berbakat dan mempunyai karakter yang baik. Tapi sebelum dia bekerjasama dan menyertai parti Tun Dr. Mahathir dalam Parti Bersatu yang lalu lah. Ya, sebelum dia menyertai Tun Dr. Mahathir, walaupun dia sangat berbakat, tapi tidak banyak orang yang kenal tentang dia. Dia tidak famous. Tapi selepas dia diredai oleh Tun Dr. Mahathir, masa itu kita boleh nampak bakat dia, kita boleh nampak karakter dia, kita boleh tahu bahawa orang yang berpengaruh iaitu Tun Dr. Mahathir telah memberi pengaruh kepadanya, dan dia juga mempunyai banyak-banyak orang yang kenal dia, dan masa itu dia juga menjadi seorang yang berpengaruh dan disanjung oleh rakyat-rakyat Malaysia. Dan kita juga pernah mimpikan, mempunyai impian, kalaulah ada orang kaya atau orang berpengaruh macam Bill Gates, Elon Musk, kalau mereka kenal saya, mereka ambil saya sebagai anak angkat atau mereka menjadi kawan baik saya, kita akan di status kita juga akan ditinggikan. Kita akan menjadi orang yang berbeza. Mungkin kita sendiri akan menjadi orang yang berpengaruh. Tapi kita tahulah ini impian, ini mimpi saja, sebab tidak mungkin kita akan begitu bertuah untuk menerima untuk diredai oleh orang-orang yang amat berpengaruh ini. Tapi saya pernah dengar ada salah satu wanita dalam jemaat Cina. Dia telah berkongsi tentang bahawa kehidupannya ialah dalam kehidupan yang sengsara, sebab dia seorang ibu tunggal dan dia menghadapi banyak-banyak kesusahan dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya, dan anaknya juga hampir mati. Tapi masa itu dia kenal Tuhan Yesus. Dan orang dari gereja untuk berdoa untuk dia, untuk anak dia, dan akhirnya dia dengan anaknya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan dia bersyukur kepada Tuhan, dia bersyukur dan memberitahu kesaksiannya. Dan apabila saya dengar kesaksiannya, saya faham masa itu dia telah berjumpa dengan orang yang berpengaruh ini, orang yang mampu mengubahkan kehidupannya ini. Siapakah orang ini? Dia bukan orang, dia itu Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan kita, Tuhan Bapa kita telah menyelamatkannya. Dia ialah orang yang berpengaruh, yang mengubahkan kehidupannya. Dialah Tuhan
yang mampu membuat perbuatan yang ajaib, perbuatan yang agung. Inilah Tuhan kita. Tuhan kita ialah salah satu tokoh dan orang yang berpengaruh dan boleh mengubahkan kehidupan kita. Dan adakah kita masih mempercayai bahawa perbuatan ajaib Tuhan akan berlaku di kalangan kita? Adakah kita masih mempercayai bahawa kita akan diredai oleh Tuhan? Adakah kita berada dalam gereja atau dalam kelompok sales dengan masa yang sangat lama dan menghadapi banyak kekecewaan dan kita rasa, oh, Tuhan tidak mungkin akan buat perbuatan ajaib di antara kita lagi? Ini fikiran yang salah. Sebab iman yang tulen bermula daripada penerimaan hakikat bahawa Tuhan masih membuat perbuatan ajaib. Jadi Tuhan masih buat perbuatan ajaib dalam FCC. Betul? Amen? Tuhan masih membuat perbuatan ajaib dalam keluarga kamu. Amen? Tuhan masih membuat perbuatan ajaib dalam kelompok sel kamu. Amen? Kita sepatutnya memerhatikan kesaksian setiap saudara dan saudari dan juga apa yang tercatat dalam Alkitab kita, di mana Tuhan mampu dan hendak dan masih membuat perbuatan besar, perbuatan ajaib di antara kita. Sebab itulah, apabila kita membuat macam itu, kita memberi kesyukuran dari hati kita. Dan ini boleh mengukuhkan iman yang tulen kita. Sebab kita perlu bermula dengan menerima bahawa Tuhan masih boleh dan masih akan dan mahu membuat perbuatan ajaib antara kita. Kedua, iman yang tulen ialah iman yang mempunyai hati yang terbuka. Jadi di sini saya akan buat satu perbandingan antara Zakaria dan Maria. Kita boleh nampak ada 3 perbezaan antara Zakaria dan Maria. Perbezaan pertama ialah mereka mempunyai keadaan yang berbeza. Zakaria, dia sebagai seorang imam, dia apabila dia sedang melayani di bait suci Allah, dan apabila dia diberikan peranan untuk masuk ke tempat yang maha suci, seorang saja dalam tempat yang maha suci Allah untuk membakar kemenyan. Masa itu ialah masa yang sangat penting dan sangat suci. Juga ada jemaat yang berdiri di luar untuk berdoa untuknya. Dan masa yang sangat penting ini, tiba-tiba malaikat muncul. Dia tahu itu malaikat. Sebab itu dia rasa takut. Jadi dia memang pasti itu malaikat Tuhan. Dan masa ini ialah masa yang sangat suci. Dan dia sepatutnya mempunyai hati yang hormat dan dengar dan menerima apa-apa saja yang disampaikan oleh malaikat ini. Tapi akhirnya, apakah jawapan daripada Zakaria? Jawapannya ialah satu hati yang tidak percaya. Inilah yang menggeramkan dan buat Tuhan tidak gembira. Maria, apabila malaikat Gabriel berjumpa dengan Maria, masa itu tidak mempunyai apa-apa keadaan yang sangat unik atau special. Masa itu macam biasa saja, yang malaikat Gabriel tiba-tiba masuk ke rumah Maria dan memberitahunya tentang perkara yang besar ini, Tuhan akan buat dalam kehidupannya. Jadi kita boleh nampak dalam keadaan berbeza ini, sepatutnya Zakaria hendaklah memberi satu respons yang baik, tapi dia telah menutupkan hatinya. Perbezaan kedua, mereka mempunyai peranan yang berbeza. Zakaria merupakan seorang imam. Dia seorang imam dan dia sepatutnya faham Alkitab sebab mereka ialah guru-guru Alkitab yang mereka hendaklah menyampaikan ajaran Alkitab kepada jemaat-jemaat. Jadi dia pasti pernah dengar tentang cerita nenek moyang dia, itu Abraham. Abraham dia sendiri juga mempunyai anak pada umur yang amat tua. Mereka sudah tahu sejak muda. Bukan sahaja imam saja, setiap jemaat pun pernah dengar tentang nenek moyang mereka, Abraham, di mana dia dengan Sarah pada usia yang amat tua, usia yang amat lanjut. Tapi pada masa itu mereka juga dapat mempunyai anak mereka, Ishak. Dan inilah sepatutnya menjadi satu teladan, menjadi satu contoh bahawa Tuhan mampu membuat perkara yang ajaib dan memberikan Zakaria dan juga isterinya Elizabeth seorang anak. Tapi dia tidak percaya. Dia sepatutnya sudah tahu tentang Alkitab, tapi dia masih menutupkan hatinya. Tapi kalau kita tengok pada peranan Maria, Maria hanya seorang wanita. Mereka pada masa itu kemungkinan tinggi tidak diberikan pendidikan dan mereka mungkin tidak tahu banyak tentang Alkitab. Tapi perkara Abraham dan Sarah memang pernah dengarlah. Tapi dia sendiri, dia sebagai seorang anak dara. Kalau dia fikir balik dalam contoh-contoh Alkitab di mana Tuhan memberikan satu wanita yang tidak dapat melahirkan anak, boleh melahirkan anak,
Ya, semua contoh-contoh tersebut ialah wanita yang sudah berkahwin seperti Hana, iaitu ibu kepada Nabi Samuel, dan juga isteri Manoah, iaitu ibu kepada Samson, dan juga Sarah, iaitu isteri kepada Abraham. Jadi semua contoh ini ialah wanita yang sudah berkahwin. Jadi apabila malaikat atau Tuhan sendiri yang memberitahu kepada mereka, oh kamu akan melahirkan anak. Ya, mereka sudah berkahwin. Jadi ini memang bukan menjadi satu cabaran lah. Tapi Maria sendiri dia telah bertunang kepada Yosef, tapi mereka masih belum hidup sebagai suami isteri. Jadi ini memang perkara tidak pernah dia dengar. Sebab itu dia rasa sangat dia ingin tahu bagaimana Tuhan akan mencapaikan perkara ini, sebab dia masih belum hidup dengan Yosef. Jadi ini bukan dia tidak percaya, tapi dia ini memang rasa ingin tahu sahaja. Dan akhirnya perbezaan ketiga, jawapan Zakaria adalah seperti demikian. Kalau kita tengok ayat 18, Zakaria berkata kepada malaikat itu, bagaimanakah aku dapat mengetahui perkara ini akan berlaku? Aku telah tua dan isteriku pun telah lanjut usianya. Tengok jawapannya. Dia bagi alasan yang sama dengan Abraham. Dia sepatutnya tahu tentang Abraham, tapi perkara yang paling menggeramkan Tuhan, iaitu dia cakap, bagaimanakah aku dapat mengetahui perkara ini? Ini adalah satu soalan untuk minta tanda daripada Tuhan. Mungkin tanda yang luar biasa supaya dia boleh dapat konfirmasi, dia boleh dapat tetapan bahawa Tuhan memang akan buat perkara ini. Sebab itu Tuhan bagilah tanda kepada dia. Tanda itu apa? Tanda buatkan dia mulut, buat dia bisu, dia tidak dapat cakap. Sebab dia minta tanda daripada satu hati yang tidak percaya. Dan Maria, soalannya dalam ayat 34 menyatakan, lalu Maria berkata kepada malaikat itu, bagaimanakah perkara ini dapat berlaku sedangkan aku masih dara? Jadi soalan ini ialah soalan yang ingin tahu sahaja. Ini bukan soalan yang tidak percaya. Sebab dia tidak pernah dengar perkara ini, tapi hati dia masih terbuka terhadap perbuatan baru Tuhan. Jadi iman dan hati yang tidak percaya dapat dijumpa dalam kebukaan atau penutupan hati kita. Tentang pembukaan hati. Kalau kita membukakan hati kepada perkara yang baik, kita akan terima keputusan dan hasil yang baik. Setujukah? Masa itu saya pernah di KK. Masa itu saya naik ke Jalan Ranau lah, ke Kundasang begitu. Ada memang di tepi jalan ada gerai-gerai sinar lauk bakas kan. Jadi abang saya beritahu saya, kamu tahukah di tempat mereka jual sinar lauk bakas, mereka juga ada menyediakan satu makanan yang sangat ganjil tapi sangat sedap. Abang saya cakap dia nak beli. Jadi saya cakap, apa benda itu? Oh, nama dia buso. Cakap, apa itu buso? Dan dia cakap, oh ini benda ini ya, gila busuk. Okay? Tapi rasanya boleh tahan, boleh makan sikit-sikit lah, campur dengan nasi kah, atau juga pernah dengar orang masak dengan dia. Jadi saya pergi try dengan dia lah. Apabila kita sampai, abang saya tunjuk kepada saya, ini busuk. Saya tengok, macam warna perang kah, atau warna grey begitu. Jadi saya buka, dan hidungnya, wah, memang bau longkang. Okey, ini bau longkang. Saya pernah hidup bau tofu busuk pun tidak begitu busuk. Ini bau longkang ataupun bau sayur-sayuran. Apabila kamu buang dalam tong sampah dan kamu tidak bersihkan, dia jadi air, dia jadi cair sudah. Ya itu bau lah itu. Wah, gila busuk. Tapi kita memang ada beli satu Tupperware dan kita cuba makan dengan yang nasi padi humai itu dengan sinar lauk bakas. Dan saya rasanya, dia sebenarnya sangat masam. Dan dia juga mempunyai satu kelazatan yang umami lah, yang sangat lazat. Tapi saya rasa kalau kita pandai masak lah, mungkin lagi sedap. Dan apabila saya buka hati kepada buso, okay, walaupun nampaknya susah untuk buka hati, tapi kalau saya membuka hati terhadap perkara yang baik ini, saya akan dapat hasil yang baik juga. Sama dengan kita. Kalau kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, apabila kita membuka hati kita dan mempercayainya, kita juga akan mendapati hasil yang baik. Pada masa dulu, saya selalu kena tindih. Kamu tahu apa itu experience kena tindih kan? Dalam English iaitu sleep paralysis. Maksudnya kamu tidur, okay, tiba-tiba kamu bangun tapi badan tidak bergerak. Mungkin kadang-kadang ada hantu, ada roh, ada apa-apalah yang dekat kamu dan kamu tidak dapat gerak. Masa itu sangat sengsara. Dan saya, dalam satu minggu, saya akan kena tindih 2-3 kali. Okay, saya tidak tahu ini sebab roh kah, okay, atau sebab psikologi. Saya pun tidak tahu. Tapi saya tahu saya selalu kena tindih. Dan saya sudah membiasakan diri. Saya tahu bagaimana saya boleh cuba untuk bangun. Cuba untuk lawan rasa kena tindih ini. Tapi saya tidak pernah doa. Jadi kawan saya telah mencapai saya. Dia cakap, Edwin, kau selalu kena tindih. Kamu pernah ada doa kepada Tuhan untuk memulihkan kamu kah? Saya fikir sekejap.
Ya, macam langsung tidak pernah doa. Saya hanya pernah doa apabila saya kena tindih. Masa saya sangat sengsara, saya memang doa Tuhan selamatlah saya. Tapi apabila saya baik sudah, saya dipulihkan, saya rasa, oh tidak payah doa lah. Saya rasa ini memang saya punya condition, ini memang saya punya masalah kesihatan saya. Tidak dapat tukar sudahlah, ini memang saya kena hidup dengan dia. Tapi kawan saya cakap, kamu doa lah, mengapa kamu tidak doa? Ya betul juga, sebab apabila kita doa, ini tidak payah dibiarkan, ini free. Jadi sepatutnya doa saja. Jadi saya rasa, ya saya sepatutnya doa. Dan saya doa kepada Tuhan, saya cakap, minta maaf Tuhan, sebab saya tidak pernah mohon kamu untuk memulihkan saya. Saya ingat ini luar daripada bidangan Tuhan, macam Tuhan tidak dapat campur tangan. Tapi saya cakap minta maaf, saya mohon kamu boleh untuk memulihkan saya. Dan kamu tahu apa yang berlaku selepas itu? Dalam 2 bulan daripada itu, saya tidak pernah kena tindih. Selepas itu saya tidak pernah kena tindih. Saya pun terkejut apabila saya cakap dengan kawan saya, ya kan, saya macam tiada experience kena tindih dalam 2 bulan ini. Dan selepas itu, saya hanya kena tindih macam sekali sebulan atau sekali 2 bulan begitu. Masa itu mungkin saya sangat stres ke ada apa-apa, tidak tahu apa sebab lah. Tapi memang lama tidak kena sudah. Sampai sekarang pun lama tidak kena. Ini sejak tahun lepas. Jadi, masa itu hati saya tertutup. Tapi apabila hati saya terbuka terhadap Tuhan, Tuhan mampu membuat perbuatan yang ajaib. Amin. Dan kadang-kadang dalam kekecewaan kita banyak buat doa untuk perkara-perkara yang kita harapkan pemulihan atau pengubahan. Seperti ada orang yang kena kesakitan yang sangat serius dan kita berdoa untuknya. Saya tanya sekalian, selalunya banyak mereka yang telah disembuhkan atau mereka akan menghadapi kesakitan itu akan mengikut mereka. Banyak dalam pengalaman saya lah, saya cakap dengan telus. Di mana apabila kita doa untuk mereka, sebenarnya kesakitan mereka masih ikut mereka. Hanya ada sedikit orang sahaja yang dapat dipulihkan, yang dapat menyembuh. Saya tidak tahu sama ada ini juga pengalaman sekalian, tapi saya sendiri selalu nampak macam ini. Dan hati saya mungkin kadang-kadang saya doa untuk mereka, saya pun fikir, tidak semestinya dia akan disembuhkan. Saya rasa kemungkinan tinggi dia akan ada kesakitan ini lagi. Dan kalau kita berdoa untuk kehidupan suami isteri yang memang sedang bergaduh, kadang-kadang apabila kita berdoa pun, selepas itu esok mereka masih bergaduh. Macam tidak ada perubahan. Atau anak-anak yang tidak matang, kita berdoa untuk mereka, kita mengajar mereka, macam tidak matang juga. Dan sebab perkara-perkara ini, kekecewaan ini, hati kita telah ditutup. Dan kita akan menyatakan pernyataan seperti, ayah, pasti macam ini, kali-kali macam ini. Apa kita buat juga macam ini. Apabila kita kata pernyataan ini, sebenarnya dalam hati kita telah putus asa. Kita telah menutupkan hati kita. Saya sendiri pun pernah rasa dalam perkara-perkara atau dalam keadaan yang saya tidak suka, seperti tempat pekerjaan ataupun di dalam grup projek atau dengan ahli keluarga yang sangat susah, yang kehidupan sana atau banyak konflik-konflik di antara orang. Saya rasa, saya hendak melarikan diri. Nasib baik saya mau balik ke KL sudah. Saya tidak tinggal di rumah halaman saya di Labuan sudah. Kalau tidak, saya tidak boleh tahan lah. Saya mau melarikan diri. Saya tidak boleh tahan tempat ini. Sebenarnya dalam tindakan ingin melarikan diri ini, saya sebenarnya menunjukkan satu hati yang tidak percaya. Hati ini yang tertutup, bahwa saya mempunyai keyakinan Tuhan tidak dapat mengubahkan keadaan ini. Tuhan tidak mampu membawa pemulihan. Inilah fikiran sebenar saya. Kalau kau tanya saya secara mulut, saya akan beritahu kamu, ya, saya percaya Tuhan memang maha kuasa. Dia dapat membuat perubahan, dia memang dapat buat pemulihan. Tapi sebenarnya dari tindakan saya, iman dalam hati saya, keyakinan dalam hati saya adalah keyakinan yang tidak tepat, keyakinan yang negatif. Ia ialah satu hati yang tidak percaya. Dan saudara dan saudari, di sini kalau kita juga mendapati bahwa kalau kita cakap percakapan atau buat tindakan yang sebenarnya menunjukkan hati yang tidak percaya, inilah masa kita untuk bertaubat dan membuka hati lagi terhadap Tuhan. Dan kalau kita kadang-kadang memang kita pun rasa ada buta sedikit, tidak nampak masalah sendiri, tidak nampak hati yang tidak percaya sendiri, kita juga boleh saling mendorong. Seperti dalam ayat petikan sini di Ibrani pasal 3 ayat 12-13. Awaslah saudara-saudara, jangan ada dalam diri seorang pun daripadamu hati durjana yang tidak beriman, lalu berpaling daripada Allah yang hidup. Nasihatilah sesama sendiri setiap hari, selagi masih disebut hari ini.
Jangan sampai sesiapa di antaramu menjadi keras hatinya akibat dosa yang memperdaya. Jadi dosa akan memperdaya kita, dan hati yang tidak percaya ini, hati yang tidak beriman ini juga akan tinggal dalam hati kita. Kalau kita tidak menguruskannya, kalau kita tidak membaca Alkitab dan didorong oleh satu sama lain, mungkin kita akan berpaling daripada Allah kita. Jadi marilah kita bertaubat sama-sama dan kita saling mendorong untuk membantu satu sama lain. Dan akhirnya, iman yang tulen ialah iman yang akan menyebabkan kita untuk menyerah diri kepada Tuhan. Jadi kita sudah tahu bahawa kehidupan Maria selepas dia akan hamil sebelum kahwin, ialah kehidupan yang memang sangat susah sebab dia akan dilempar batu, dia akan dibunuh dengan batu, dan orang yang melempar batu itu sepatutnya ialah suami tunangnya. Iaitu sepatutnya Yosef yang akan melempar batu ini. Dan sebenarnya kehidupan di hadapan Maria adalah satu kehidupan yang amat susah. Tapi malaikat telah memberi dorongan kepadanya dalam ayat 37 yang menyatakan, sebabnya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Malaikat memberitahu bahawa Tuhan mempunyai kuasa untuk mencapai apa-apa yang Tuhan hendak capai. Dan Maria telah didorong dan dia menjawab dengan hati yang sangat rendah. Dia cakap, aku ini hamba Tuhan, semoga terjadilah kepadaku seperti yang engkau katakan itu. Dalam penyataan aku ini hamba Tuhan, dia sebenarnya mempunyai satu kata Yunani, yang juga digunakan dalam bahasa Ibrani, iaitu sesungguhnya. Ada penyataan sesungguhnya. Sesungguhnya ini dalam bahasa Ibrani itu hinne, dan bahasa Yunani itu idu. Maksudnya samalah. Penyataan ini ialah digunakan untuk menyeru dan menunjukkan satu emosi yang tinggi. Jadi ini menunjukkan bahawa Maria menyeru dan cakap dia bersedia untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi dia memang dari hatinya bersedia untuk menyerah diri. Jadi dari sini saya ingin tanya sekalian satu soalan, yaitu kerja siapa yang lebih keras? Kerja Tuhankah atau kerja Maria? Kerja Maria sebagai seorang wanita yang hamil sebelum dia kahwin dan juga melahirkan Tuhan Yesus dan menamakan Tuhan Yesus, atau kerja Tuhan di dalam sejarah? Dan Tuhan kita sebenarnya telah buat banyak kerja. Dia buat rancangan penyelamat sejak Adam dan Hawa telah berdosa. Dan Tuhan sendiri juga jadi manusia. Dia akan menderita lagi dan dia juga akan mati. Perkara-perkara yang dibuat oleh Tuhan adalah amat-amat agung. Walaupun kehidupan Maria dan ketaatan Maria, kesetiaan Maria terhadap Tuhan, ini ialah mempunyai kesusahannya sendiri. Tapi sebenarnya dalam seluruh rancangan penyelamatan Tuhan ini ialah lebih susah. Dan keseluruhan perbuatan Tuhan ini ialah amat agung berbanding dengan ketaatan daripada Maria. Kami orang Cina, kadang-kadang kita akan ada masa untuk buat kocong, kan? Pada masa kita buat kocong Cina, boleh nampak dalam gambar-gambar sini. Ibu bapa kalau mereka nak buat kalau mereka nak buat 30k, 50k, mereka akan suruh anak-anak mereka untuk tolong untuk balut, tolong lipat dan balut daun bulu dan lipatkan semua nasi-nasi dan daging-daging rempah-rempah di dalam lah. Dan anak-anak selalunya cakap, ayah tidak mau buat ini kerja sangat susah susah mau balut, ini itu banyak alasan. Memang kalau kita disuruh untuk tolong balut, ini memang banyak kerja lah. Tapi kalau kita tengok dalam seluruh penyediaan kocong Cina ini, ia menggunakan masa yang lebih panjang, dan lebih susah daripada perbuatan lipatan sahaja. Sekurang-kurangnya, kalau tidak kira masa untuk membeli semua ramuan, kalau kita guna masa untuk menyediakan kocong ini, sekurang-kurangnya kita perlukan 2 hari. Hari pertama untuk cuci daun bulu, untuk perap daging, untuk cuci dan bersih buah berangan, rendam cendawan dan juga cuci tali itu. Dan hari kedua baru masak, cuci goreng nasi itu, cuci goreng daging, selepas itu goreng rempah-rempah, selepas itu baru sampai tahap lipatan. Selepas lipatan juga kena masak dalam air. Selepas masak dalam air, baru kita ikatkan dan bagi dia kering. Selepas itu, kocong Cina baru
siap. Sebab itu kocong Cina sangat mahal juga lah, walaupun ini macam hanya nasi pulut ke daging begitu saja, tapi prosedurnya, prosesnya memang banyak kerja yang kena dilakukan. Dan kalau anak-anak dan mereka rasa sangat menderita dan mereka rasa sangat sengsara untuk buat kerja-kerja lipatan ini, memanglah anak-anak apabila mereka buat kerja ini nampaknya memang susah, memang ada kesusahan sendiri. Tapi kalau kita tengok seluruh gambar penyediaan ini, sebenarnya ibu bapa yang membuat penyediaan ini adalah membuat kerja yang lebih besar dan kerja yang lebih susah. Jadi ada satu pernyataan English, yaitu I do my best, let God do the rest. Kita pernah dengar ini kan? Kalau kita terjemahkan, salah saya terjemahkan dalam PM kan, mungkin saya cuba sedaya upaya, okay, Tuhan akan selesaikan perkara yang sisa. Tapi soalan saya ini, apakah perkara yang sisa? Selalunya apabila kita fikir tentang perkara ini, ya seperti kita buat banyak penyediaan untuk ibadah, macam ibadah fizikal lah. Okay, kita buat banyak penyediaan dan kadang-kala kita akan terlupa satu perkara kecil atau terlupa perkara yang sangat penting kah, ataupun kita mempunyai kelemahan sendiri, kita juga ada cuai sikit. Dan kita harap Tuhan boleh selesaikan, tolong kita handle perkara-perkara yang sisa ini. Dan ini nampaknya macam kita buat 95% kerajaan Tuhan, dan Tuhan akan tolong kita menyelesaikan perkara sisa 5%. Tapi sebenarnya dalam gambaran kehidupan Maria untuk hamil dan melahirkan Tuhan Yesus, sebenarnya Tuhan ialah buat kerja 95%. Dan Maria hanya buat 5%. Bukan saja 5%, mungkin 0.5%. Memang sangat sedikit saja kalau kita tengok daripada seluruh gambaran pekerjaan Tuhan. Jadi akhirnya ketaatan kita ialah diperlukan, tapi kerja kita bukan sangat besar dan sangat penting sampai kita boleh rasa tidak mau menyerah diri kepada Tuhan. Seperti apabila kita tengok 1 Korintus pasal 3 ayat 6-7. Aku menyemaikan benih manakala Apolos menyiram, tetapi Allah yang membolehkan tanaman itu tumbuh. Yang menyemaikan benih dan yang menyiram tidak penting, hanya Allah yang penting, kerana Dialah yang membolehkan tanaman itu tumbuh. Jadi iman bukan keyakinan diri, tapi keyakinan kepada perbuatan ajaib Tuhan, keyakinan kepada kerja Tuhan yang telah dibuat olehnya sejak permulaan sejarah manusia. Jadi kita jangan memandang rendah pelayanan sendiri atau orang lain. Kita jangan rasa mungkin pelayanan sendiri terlalu kecil. Saya hanya message orang, ajak mereka datang gereja kah, atau saya pun kadang-kala saya akan message dan jaga satu sama lain, mungkin doa untuk mereka. Kita rasa ini kerja macam sangat kecil saja lah, macam Tuhan tidak akan guna pun. Ya, saya tidak payah terus taat kepada Tuhan lah dalam saya punya pelayanan. Sebab ini terlalu kecil sudah. Tidak ada orang yang akan dapat memperhatikan. Tapi sebenarnya Tuhan boleh menggunakan perkara kecil untuk mencapai kerjanya. Saya telah mendengar kesaksian Reverend Philip bahawa mereka pada tahun lepas, masa itu mereka ada caroling. Jadi pada masa caroling, Zoom caroling lagi. Ini Zoom caroling memang bukan caroling yang biasalah sebab oleh pandemik ini. Dan Reverend Philip mereka hanya mengajak dalam kelompok sel mereka hanya mengajak 2 orang untuk dengar caroling ini. Dan akhirnya tahun ini kedua-dua mereka telah menerima baptism dan juga mereka juga menerima penetapan. Ini pekerjaan kecil. Kamu hanya ajak orang pergi gereja, tapi perkara kecil ini digunakan oleh Tuhan. Mengapa? Ini sebab ini kerja Tuhan, kerja menyebarkan Injil. Walaupun kita perlu taat dan menyebarkan Injil, tapi perbuatan untuk menukarkan hati orang, ini kerja Tuhan. Kerja Tuhan ini memang 95%. Ketaatan kita hanya merupakan 5%. Oleh itu, dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 8 menyatakan, yang menyemaikan benih dan yang menyiram mempunyai kedudukan yang sama. Allah akan mengurniakan ganjaran berdasarkan kerja masing-masing. Jadi setiap pelayanan, setiap peranan pun ialah sama di depan Tuhan dan mampu digunakan oleh Tuhan untuk mencapai kerja agungnya. Jadi adakah pelayanan kamu tidak mencapai harapan kamu? Mungkin dalam kelompok sel kita tidak membesar, ataupun kita punya ahli kelompok sel tidak bermatang dan kita rasa macam tidak mencapai harapan. Kita rasa, lebih baik saya jangan buatlah, saya jangan taat kepada Tuhan sudah. Ini adalah pikiran yang salah. Sebab ini bukan kerja kita, ini kerja Tuhan. Kita hanya bekerja sama
dan menunjukkan ketaatan kepada Tuhan dengan berbuat dengan lebih baik saja. Tuhan sendiri ada waktunya dan Tuhan juga mempunyai kuasanya untuk bekerja dalam situasi yang nampaknya tidak mungkin. Jadi kita sekarang hendaklah berjanji kepada Tuhan bahawa kita akan terus melayani Dia secara setia. Dan kita juga boleh saling mendorong bahawa Tuhan boleh menggunakan pelayanannya sangat kecil kita untuk mencapai perkara yang amat besar. Saudara-saudari, adakah kamu tahu apa benda ini? Okay. Orang yang pandu kereta tahulah. Mungkin orang yang kurang pandu kereta, masih belum belajar kereta, tidak tahu apa benda ini. Okey, tak apa apakah? Yang benda ini, ya, saya tidak mahu beritahu apa benda ini, beritahu kamu apa benda ini lagi. Tapi saya mahu beritahu kamu satu cerita. Saya pernah pandu kereta ke satu kawasan perumahan untuk menghadiri satu kelas nyanyi anak. Masa itu kawan saya mau join, jadi saya ikut dia saja. Dan saya pergi dengan dia dan saya berhenti di tepi jalan, ada tempat rumput-rumput lah. Di tempat rumput-rumput saya telah park kereta saya di sana, dan di depan kereta saya ada satu tong sampah plastik hitam. Hanya yang begitu kecil, dan sangat kecil lah, bukan sangat tinggi, okey? Dan dia berada di depan kereta saya. Jadi saya meletakkan kereta saya di belakangnya, okey? Selepas itu macam ini. Jadi selepas itu saya pergi menghadiri kelas. Dan selepas kelas, okey, balik rumah. Jadi saya pandu kereta saya sendirilah. Saya keluar daripada tempat itu, saya naik kereta saya, dan apabila saya duduk dari tempat duduk kereta saya memang tak nampak tong sampah itu. Okey, tong sampah itu memang di bawah bonet saya. Jadi saya pun pandulah macam biasa. Saya keluar daripada kawasan rumput itu, masuk ke jalan kawasan perumahan lah. Dan tiba-tiba dalam beberapa saat saja saya dengar ada bunyi macam barang menggeres. Okey, dengan sangat kuat. Begitu punya bunyi. Saya cakap, apa berlaku dengan kereta saya? Ada apa? Mungkin saya punya enjin rosak ke, ada apa? Jadi saya pandu sekejap lagi. Oh, ini memang confirm, ini bunyi kereta saya, bukan bunyi tempat lain, bukan bunyi pembinaan. Jadi saya berhenti kereta saya keluar dari kereta. Wah, juga ada penghuni kawasan perumahan kan? Mereka keluar tengok saya. Apa berlaku dengan kereta ini? Dan saya tengok di bawah kereta saya, tong sampah itu, okey, telah kemek di bawah kereta saya. Nampaknya saya pandu kereta tanpa memerhatikan ada tong sampah di depan kereta saya, dan dia telah dibawa masuk ke bawah kereta saya, dan dia kemek dan stuck di sana sudah. Dan saya mau keluarkan dia, tapi dia tersangkut. Saya pun cuba tarik, tidak dapat tarik. Dan banyak orang tengok saya dan rasa sangat malu lah. Okay, jadi saya pandu kereta saya ke kawasan rumput lagi. Okey, saya tahu saya tidak dapat tariknya keluar sebab dia memang tersangkut di bawah dan dia sudah kemek. Apa saya kena buat? Saya hendaklah angkatkan kereta ini supaya saya boleh keluarkan tong sampah ini yang kemek. Kalau tidak, okey, bunyi itu akan ikut saya sampai selama-lamanya lah. Jadi saya kena keluarkannya. Bagaimana? Okey. Jadi kalau orang yang sudah tahu, ini dipanggilkan carjack atau bicu kereta. Okey? Kalau kau tahu apa fungsi ini, apa fungsi benda ini, kamu tahulah. Tapi kalau orang yang tidak tahu, nampaknya macam satu barangan logam, okay, yang macam mainan, tidak tahu. Okay. Tapi barang ini, okay, dia mampu mengangkatkan kereta. Apabila kita tukar tayar kah atau mengeluarkan tong sampah di bawah kereta ini, kes saya sajalah. Okay. Ia mampu mengangkatkan kereta yang berat. Jadi sekarang saya akan membuat satu lakonan macam role playing. Okay. Kita cuba tukar peranan lah. Kalau kamu yang memandu kereta, kamu tahu tentang bicu kereta. Okay. Saya tidak tahu. Jadi saya berlakon sebagai kawan kamu yang tidak tahu apa itu bicu. Dan kita sekarang menghadapi situasi keadaan yang sama, yaitu tong sampah tersangkut di bawah kereta. Okey? Jadi, apabila kita nampak keadaan ini, saya memang tidak tahu tentang bicu kereta lah. Saya akan cakap kepada kau. Kamu tahu kereta ini sangat berat tahu. Dalam dunia ini yang memang tiada cara untuk boleh mengangkatkan kereta ini. Jadi kita terimalah hakikat ini, kita biarkan tong sampah di bawah kereta. Bolehkah? Okey? Sebab tidak mungkin lah, tidak benda yang boleh mengangkatkan kereta. Kau tahu berapa beratkah kereta? Dan kamu yang sebagai seorang yang tahu tentang bicu kereta, kamu akan jawab, tidak, memang ada benda yang direka dan boleh mengangkat kereta dan kenderaan lain yang berat. Dan saya akan jawab kepada kau, okey, walaupun ada benda macam inilah, alatan itu mesti sangat mahal. Dan kita juga bukan orang yang kuat dan mempunyai teknik yang sangat hebat. Jadi kita memang tidak mungkin angkat kereta inilah. Jadi kita biarkanlah tong sampah itu di bawah kereta. Okey, dan kita boleh biasakan sendiri dengan bunyi itu. Tidak apalah, bunyi itu mungkin boleh ingat dia macam rock music begitulah, tidak apalah. Dan kamu akan jawab kepada saya, jangan risau. Bicu ini boleh angkat kereta tanpa perlu banyak duit. Kamu ini setiap kereta memang ada satu lah, okey? Dan tanpa perlukan kuasa yang kuat. Kamu hendaklah percaya bicu kereta. Dan kamu pula menggunakan batang besi untuk
menaikkan bicu kereta ini. Jadi kalau kamu letakkan ini dalam bicu kereta, apabila kamu pusing, bicu kereta ini dia akan jadi daripada keadaan yang nampaknya macam lebih rendah, dia akan dijadikan lebih tinggi lah, macam saya boleh buat di sini. Kalau ada kereta memang kena gunakan batang-batang besi itu. Kalau tidak, saya guna tangan, kamu boleh nampak dia akan menaikkan seluruh barang ini sampai satu tahap yang lebih tinggi lah. Jadi kamu bermula untuk pusing dengan batang-batang besi itu, untuk mengangkat kereta ini. Dan saya yang tidak tahu tentang perkara ini tanya kepada kau, apa yang kamu sedang buat? Perbuatan kamu yang pusing-pusing ini kan nampaknya sangat bodoh lah. Tidak mungkin kamu boleh mengangkat kereta ini dengan perbuatan pusing-pusing. Cara angkat macam ini punya mana ada macam ini punya. Jadi saya rasa lebih baik kita sewa truk tunda untuk tolong angkat kereta kami lah. Tapi kamu tidak hirau saya. Kamu terus buat perbuatan kamu dan akhirnya kereta ini diangkat dan tong sampah dapat dikeluarkan. Jadi dari 3 persoalan saya, jawapan saya, kamu boleh nampak saya memang seorang yang sangat bodoh. Seorang yang tidak mempunyai pengetahuan dan rela untuk menderita disebabkan saya tidak percaya kepada bicu kereta ini. Ada manakah sudut kehidupan kita yang tidak mempunyai iman dan kita sudi terus menderita di bawah dosa dan kesulitan? Kita tidak ingin mohon bantuan daripada Tuhan. Kita tidak ingin mohon bantuan doa daripada saudara dan saudari. Sebab hati kita sudah tertutup. Hati kita tidak percaya ada perkara yang baik dalam dunia. Hati kita tidak percaya Tuhan mampu menukarkan, mengubahkan situasi kita. Kita sendiri pun tidak ingin mentaati kepada apa-apa yang Tuhan suruh kita buat. Jadi iman Krismas ini mengingatkan kita bahawa Tuhan masih membuat perbuatan ajaib dan Dia mampu mengubahkan keadaan terdesak kita dan boleh membuat perkara besar dalam ketaatan dan pelayanan kecil kita. Seperti kita mempercayai kepada bicu kereta ini dan kita mentaati kepadanya, mentaati kepada rekaannya, di mana kita pusing saja, dia akan mencapai tugasannya yang amat hebat yang manusia tidak mungkin boleh buat untuk mengangkatkan kereta saja. Ya, kita jugalah hendaklah beriman kepada Tuhan dan mentaati kepadanya dan membuka hati kita terhadapnya bahawa Dia mampu membuat perbuatan agung dan besar untuk mengubahkan keadaan hidup kita dan memulihkan kesakitan kita. Jadi kita hendaklah pada musim Krismas ini diingati untuk mempercayai Tuhan dan mempunyai iman yang tulen kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan sebab Engkau telah memberi firman-Mu kepada kita. Kita memberi syukur di mana Engkau telah menggunakan banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab di mana mereka tidak mempunyai kekuatan sendiri, tidak mempunyai kebijaksanaan sendiri, tapi Tuhan Engkau sendiri mampu menggunakan ketaatan kecil mereka untuk mencapai perbuatan besar Engkau. Jadi kami mohon tolonglah membukakan hati kita supaya kita tidak tersangkut dalam pemikiran yang tertutup, tidak tersangkut dalam hati yang melawan dan yang tidak hendak menyerahkan diri kepada Engkau. Jadi bantulah kita mohon Roh Kudus untuk membaharukan hati kita dan memengaruhi hati kita. Jadi kita boleh percaya kepada Engkau sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Saya percaya bahwa kita sudah diberkati daripada pendengaran firman Tuhan tadi. Mari kita mengakui iman Naisin bersama-sama.
Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang kekal dipenakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, diseksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit pula menurut yang dibuatkan dalam Alkitab, lalu dia naik ke syurga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, itu Tuhan dan pemberi hidup yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus dan daripada rasul-rasul itu. Saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Jemaat, sila berdiri dan angkat tangan untuk menerima berkat dari Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan melayani Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin.